Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada minggu ini kita masuk tajuk baru iaitu unit 2, kerjasama eratkan hubungan. Pada minggu lepas kita dah buat latihan pemahaman. Jadi pada minggu ini kita akan buat latihan penulisan. Apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah karangan jenis dialog atau disebut juga karangan jenis teks perbualan. Benda sama, dialog, teks perbualan. Ada satu lagi iaitu temu ramah. Yang itu kita akan belajar kemudian. Baik, minggu ni kamu perlu laksanakan 2 tugasan. Yang pertama, kamu perlu salin semula contoh karangan yang dipaparkan. Dan yang kedua, kamu kena bina sendiri karangan jenis dialog atau teks perbualan. Baik, kedua-dua tugasan ini kamu perlu laksanakan atau perlu buat pada buku penulisan. Buku penulisan ni buku besar yang warna hijau. Ini biasalah, mesti semua kenal. Kalau pemahaman, buku tulis yang biasa yang kecil tu, yang kulit warna coklat. Buku penulisan ni buku warna hijau yang panjang tu, yang besar tu. Jadi kedua-dua tugasan kamu perlu buat pada buku tersebut. Baik, karangan jenis dialog ini atau teks perbualan ini jenis berformat. Maksud berformat di sini ada cara atau ada peraturan yang perlu kamu ikut untuk menghasilkan karangan jenis ini. Formatnya tidaklah susah dan juga tidak banyak. Yang pertama, mesti ada watak atau ada nama. Yang kedua, ada noktah bertindih. Itu sahaja formatnya. Kalau kamu dapat tengok contoh ni, dapat tengok contoh yang dipaparkan ini, wataknya Afiq dan Najwa. Afiq dan Najwa. Sebelah kanannya, itulah noktah bertindih. Itu sahaja format karangan jenis ini. Tidak susah pun. Walaupun formatnya tidak banyak, tidak susah, tetapi ada beberapa perkara yang perlu kamu patuhi sewaktu menulis karangan jenis ini. Yang pertama, kamu tengok baik-baik. Di bawah setiap watak, di bawah setiap nama, ada tak perkataan yang ditulis di situ ataupun ia dikosongkan. Ia dikosongkan. Di bawah nama, di bawah watak, kamu tidak dibenarkan untuk menulis apa-apa perkataan. Contohnya kamu tengoklah, di bawah Afiq tu kan kosong. Bawah Najwa kosong. Maksudnya di situ kamu tidak boleh tulis apa-apa. Habis tu, kalau tak cukup ruang, nak tulis dekat mana? Tengoklah contoh yang dipaparkan. Tak cukup ruang, kamu tulis di bawah baris pertama itu. Cuba kamu tengok perbualan Afiq. Saya sokong pendapat awak, Najwa. Di samping itu, kita boleh melatih. Okey, tak cukup. Jadi di mana dia nak sambung? Dia sambung bawah perkataan saya sokong. Tengok, bawah perkataan saya sokong itu, dia sambung. Kita boleh melatih diri kita bersikap bertanggungjawab terhadap kelas. Jangan tulis apa-apa
di bawah nama atau di bawah watak. Kenapa tak boleh tulis? Sebab bila kamu tulis sesuatu di bawah nama atau watak karangan kamu, jadi tidak kemas. Bila tidak kemas, pemarkahan akan terjejas. Itu maksud dia. Baik, seterusnya, peraturan yang kamu kena ikut, kena patuhi ialah susunan noktah bertindih. Kalau kamu tengok dari awal sehingga akhir karangan, noktah bertindih itu selari. Apa maksud selari? Maksudnya dari awal sampai habis, noktah bertindih tu sama je dari atas sampai bawah. Tak ada ke kanan sikit, tak ada ke kiri sikit. Dia kena betul-betul selari. Kamu tengoklah dalam mana-mana buku rujukan yang terkenal ataupun buku rujukan yang dirujuk oleh ramai orang, karangan dialog ni memang macam itu. Dia tak boleh tulis apa ni, dia punya noktah bertindih tu tak boleh ke kanan ke kiri, tak boleh. Dia kena selari. Kemudian antara perenggan dengan perenggan dengan perenggan mesti selang satu baris. Kamu tengok contoh antara Afiq dan Najwa. Kamu tengok baris akhir perbualan Afiq dengan baris awal perbualan Najwa. Ada ruang di situ. Maksudnya selang satu baris. Itu sahaja peraturan ataupun cara untuk menulis karangan dialog dengan kemas. Ini adalah contoh kesalahan biasa yang dilakukan oleh murid sewaktu menulis karangan jenis dialog atau teks perbualan. Ini yang saya nyatakan sebentar tadi. Kamu tengok contoh yang salah. Noktah bertindih dia tidak selari. Yang bawah tu contoh yang betul. Noktah bertindihnya selari. Itulah yang saya maksudkan dengan noktah bertindih mesti selari. Sama je dari atas ke bawah. Apa yang perlu kamu buat adalah salin semula soalan yang dipaparkan ini pada buku penulisan kamu, kemudian buat atau bina karangan dialog kamu sendiri. Tengok, boleh rujuk nota yang saya bagi. Tengok, yang pertama, untuk lebih mudah buat karangan jenis ini, macam yang saya bagi tahu awal-awal tadi, mestilah ada watak, mestilah ada nama orang yang bercakap itu. Yang kedua, untuk memudahkan kamu menulis karangan jenis ini, kamu kena guna atau aplikasikan kata tanya dalam penulisan kamu. Barulah idea kamu tu datang. Kalau tak guna kata tanya, tak guna ayat tanya dalam karangan jenis ini, maka susahlah untuk kamu bina karangan jenis dialog ini. Ini contoh nota yang saya kata saya bagi tu. Baik,
untuk memudahkan kamu membina karangan jenis dialog ini, macam yang saya bagi tahu tadi, kamu kena guna kata tanya atau ayat tanya. Kalau tak guna kata tanya dan ayat tanya ini, susah untuk kamu hasilkan karangan jenis dialog. Jadi di sini ada beberapa kata tanya atau ayat tanya yang boleh kamu rujuk untuk lengkapkan karangan kamu. Macam yang saya bagi tahu sebelum ini, karangan jenis dialog ini lebih mudah dibuat, lebih mudah untuk kamu buat sekiranya ada watak yang tanya, ada watak yang jawab. Jadi yang tanya kamu boleh guna nota ini. Yang jawab kamu boleh fikir sendiri. Kalau tak jelas, tak faham, boleh tanya penjaga kamu ataupun adik-beradik kamu yang tahulah. Boleh rujuk buku teks, boleh rujuk buku rujukan, boleh rujuk internet untuk lebih faham. Apa yang saya nak sampaikan dekat sini, karangan jenis ini lebih mudah dibuat sekiranya kamu menggunakan kata tanya atau ayat tanya semasa menulis karangan dialog ini. Sekian saja untuk hari ini. Jadi saya harap latihan atau tugasan pada minggu ini semua murid dapat lengkapkan, dapat laksanakan dan dapat hantar pada masa yang telah ditetapkan. Untuk minggu lepas masih ada beberapa lagi orang yang tidak menghantar tugasan. Jadi saya tak nak minggu ni masih ada yang tidak menghantar tugasan. Itu perlu hantar. Tugasan yang kamu buat di rumah perlu hantar sebagai bukti kamu belajar di rumah. Kalau kamu tak hantar, itu maksudnya kamu tidak belajar di rumah. Kami guru-guru tak tahu apa yang kamu buat di rumah. Kalau kamu boleh hantar, berjaya hantar tugasan kamu, itu sudah cukup membuktikan kamu belajar di rumah. Jadi untuk tugasan kali ini, saya nak tugasan pada kali ini, pada minggu ini dihantar pada hari Rabu selewat-lewatnya pukul 12.30 hari. Hantar di Pondok Jaga. Yang mana hantar memang saya akan tanda namanya. Jadi saya harap sangat-sangat kamu di rumah itu belajar baik-baik, belajar betul-betul. Dekat rumah tak ada cikgu yang boleh pantau. Tanggungjawab masing-masing. Okey, sekian sahaja daripada saya untuk minggu ini. Sekian, terima kasih.